Okay, kita akan mempelajari graf fungsi sinus, fungsi cosinus dan juga fungsi tangent dalam subtopik ini. Okay, graf fungsi sinus, cosinus dan juga tangent. Okay, saya kategorikan graf-graf ni kepada dua kumpulan, iaitu y sama dengan sin x, y sama dengan cos x. Kita kata dia masuk dalam satu grup. Kemudian y sama dengan tangent x, dia masuk kepada grup kedua. Okay, ada sebab kenapa begitu ya. Okay, kita tengok dulu graf bentuk untuk kumpulan pertama ni. Okay, graf sin dan juga graf cos, okay, dia mempunyai bentuk sinusoidal. Apa maksud sinusoidal? Maksudnya bentuk S ni. Ini adalah bentuk sinusoidal. Dia akan ulang-ulang lah macam gelombang wave gitu. Okay, pada graf sin dan juga cos, okay, grafnya mempunyai nilai maksimum 1. Dan kemudian dia mempunyai nilai minimumnya negatif 1. Maksudnya nilai tertinggi ni 1, nilai terendah ni negatif 1. Okay. Kemudian dia mempunyai amplitude graf 1. Okay. Apa itu amplitude graf? Ketinggian grafnya. Ni ketinggian ni 1. So ketinggian di bawah ni juga adalah 1. Okay. Kemudian graf ini akan berulang setiap selang 360 darjah atau 2 pi. Okey, berulang maksudnya apa? Okey, kita tengok di sini. Okey, kita tengok di sini. Okey, kita highlight di sini. Okey, tengok bentuk S shape dia. Ni S kan? Okey, sampai sini. Oops. Stop. Okay, lepas tu kita nampak tak dia macam V gitu kan? Lepas tu dia akan ulang balik shape yang sama. Saya guna colour yang berbeza. Okay, saya guna satu lagi colour lain. Dia ulang lagi. Sejauh mana dia berulang tu? Distance antara hujung hijau ni, itu adalah 2 pi radian. Okey, hujung biru dengan hujung biru ni 360 darjah. Hujung kuning dengan hujung kuning ni 360 darjah. 360 darjah dengan 2 pi radian adalah sama. Okey, jadi kita tengok pula graf tangent ni. Macam mana bentuk graf tangent ni? Graf tangent ni lain daripada sin dengan cos. Graf tangent ni tidak berbentuk sinusoidal. Maksudnya dia bukan S-shape macam ni. Nanti kita akan tengok bentuknya macam mana. Tangent ni dia lain macam sikit ya. Okey, dia tak ada nilai maksimum minimum, tak ada. Okey, kemudian dia tak berulang 360. Dia berulang pada 180 darjah atau pi radian. Maksudnya you akan nampak shape dia akan repeat setiap selang 180 darjah. Okay. Kemudian pada garisan X sama dengan 90 dan juga X sama dengan 270, dia tidak tertakrif. Apa maksud tidak tertakrif? Nanti kita tengok tau. So kemudian garisan itu namanya asymptote. So dalam bab ini ada perkataan-perkataan yang sangat-sangat penting yang you mesti tahu maksud dia. Okay, mesti tahu. Yang pertama, apa tu amplitude? Macam mana kita ukur amplitude? Dari mana ke mana? Okey, apa maksud color? Dalam suatu grafnya, colornya berapa? Okey, kemudian apa maksud kitaran? Apa maksud asymptote? Jom kita tengok. Okay, jadi kita lihat graf yang diberikan di sini adalah graf Y sama dengan sin X. Okay, untuk domain negatif 2 pi sehingga 2 pi radian. Okay, dalam graf ini kita ada garis keseimbangan. Okay, yang kita highlight kuning itu adalah garis keseimbangan. Label dulu Okay, garis keseimbangan. Okay. Kemudian kita akan lihat kepada amplitude. Okay, amplitude ialah ketinggian graf yang diukur dari garis keseimbangan. Okay, amplitude 1 maksudnya dari garis keseimbangan kita ukur sampai ke titik tertinggi. Situ 1 unit. Okay, ukur ke bawah pun sama. Ukur ke bawah kita ukur sini. 1 unit. Okay, so apa tu amplitude? Ukuran dari garis keseimbangan hingga ke titik tertinggi. Namanya titik maksimum.
Okey, ataupun hingga ke titik terendah, namanya titik minimum di situ. Okey, namanya titik minimum. So, oleh kerana amplitude-nya 1, maka nilai maksimumnya adalah 1 lah. Okey, dan kemudian nilai minimumnya adalah negatif 1. Okey, sebab garis keseimbangan kita berada pada paksi X yang bernilai kosong. Okey, kemudian yang kedua kita ada color-nya ialah 360 darjah. Okey, ingat balik apa maksud color? Apa maksud color? Color ialah nilai sudut di mana graf tu akan berulang. Okey, graf tu akan berulang. Jadi kita tengok pada graf ni, okey, mula-mula dia bentuk S macam ni. Kemudian kita stop. Kenapa stop? Oh, sebab bentuk tu dah berulang. Okey, bentuk tu dah berulang. Tengok dia ulang balik shape yang sama. Saya guna hijau pula ni kan. So, berapa jauh dia berulang tu? Distance antara ni ataupun jarak ni, ini adalah 360 darjah atau 2 pi radian. Belah sini pun sama. Okey, belah sini pun sama. 360 darjah atau 2 pi radian. Maka kita color-nya ialah 360 darjah. Okay, pentasan X merujuk kepada di mana dia memotong paksi X tu. Okey, di mana dia bertemu paksi X. So, dia bertemu dekat sinilah, negatif 2 pi. Kemudian sini negatif pi, kosong. Kemudian pi, kemudian 2 pi. Okey, di mana pintasan Y adalah kosong. Ini pintasan Y. Okay. Secara umumnya, okay, kita akan tulis equation kita dalam bentuk Y sama dengan A tambah B sin CX. Di mana A, B dan C adalah suatu pemala. Okey, A, B dan C adalah pemala. Nombor lah. Okey, nombor. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3. Kalau kita lihat pada contoh atas ni, kita nampak tak C dia berapa? Ni C dia 1. Okey, C dia 1. B dia depan ni. B dia pun 1. Okey, kemudian A-nya tak nampak pun. A tak nampak maksudnya tak adalah tu. Jadi A-nya adalah kosong. Okey, so nanti kamu akan jumpa soalan-soalan macam ni. Jadi apakah yang diwakili oleh A, B dan C? Kita akan tengok. Okey, kita mula dari C dulu. C menunjukkan bilangan kitaran, okey, graf tersebut. Okey, bilangan kitaran graf tersebut dalam 2 pi radian. Okey, kalau C tu adalah 1, okey, C tu 1, maksudnya kan dia akan ada satu cycle ni. Ni 2 pi. Tu maksud dia. Tak faham lagi? Tak apa, kita tengok kalau C2 macam mana. C2 maksudnya dia ada 2 kitaran, 2 cycle. 1 kitaran. Okey, lepas tu 1 lagi kitaran. 2 kitaran. Hujungnya masih dalam domain 2 pi. Itu maksud C. Okey, itu ialah maksud C. Lepas tu kita tengok yang seterusnya. Seterusnya ni ada tambah. Okey, kadang-kadang you akan nampak tolak di situ. Tambah apa maksudnya? Tolak apa maksudnya? Okey, kalau dapat yang negatif, yang ada tanda tolak, maksudnya graf tu dipantulkan. Okey, pantulkan pada paksi X. Okey, katakan positif, ni graf positif. Okey, ni graf positif. Kalau grafnya negatif, macam mana rupa graf negatif? Pantul lah. Pantul. Atas naik bawah, bawah naik atas. Ini ialah graf negatif. Okey, ini ialah graf negatif. Okay, kemudiannya ialah B ni. B ni mewakili apa pula? B ni mewakili amplitude. Kalau B ni 1, ketinggian graf di sini 1. Okey, kalau B ni 2, maka ketinggian graf di sini adalah 2. Dan akhir sekali ialah A. A ialah nilai pada garis keseimbangan. So, selalunya bila lukis graf, kita akan lukis dulu garis keseimbangan. Lepas tu baru kita lukiskan graf tu ikut berapa cycle tu kan. Last-last baru saya akan isi nombor di sini. Nombor ni. Nombor ni ialah
nombor pada garis keseimbangan, iaitu A-nya lah. Selalu saya akan buat macam tu. Nanti saya akan tunjuk step-step dia. Okey. Jadi, untuk domain 0 sampai 2 pi, okey, untuk domain 0 sampai 2 pi, grafnya adalah yang begini. Okey, iaitu yang hijau tu sahaja ya. Okey, yang hijau tu sahaja. So, ini tak ada. Okey, selalunya kita akan lukis yang 0 sampai 2 pi. Tapi contoh ni dia tunjukkan kita domain sampai ke yang negatif. Kita tengok pula graf cos. Graf cos. Sama juga, domainnya ialah dari negatif 2 pi sampai ke 2 pi. Kita tengok kita punya garis keseimbangan dululah. Okey, garis keseimbangan dulu. Kemudian kita tengok kita punya shape graf. Ni dia V gitu kan. Sampai sini dah stop. Okey, dah stop. Stop, lepas tu dia ulang dia ulang. Okey, kita pakai color lain, dia ulang. Okey, kemudian kita tengok pada graf ni, ketinggiannya sini kosong sini kosong kan sebab paksi X kan. Ketinggian sini 1, ketinggian di bawah ni pun 1. Okey, kemudian dia berulang dalam domain 2 pi. Okey, dia berulang dalam domain 2 pi. Maka macam sign jugalah. Okey, macam sign juga tadi. Amplitude 1. Okey, nilai maksimum 1, minimum negatif 1. Colornya pun 360 darjah. So, itu ialah tempat-tempat dia pintasnya. Okey, sudut-sudut di mana dia pintas. Kemudian pintasan Y-nya adalah pada 1. Tadi kosong. Sekarang 1. Okey, secara umumnya, kita buat macam bentuk sign tadi. Dia ada juga ABC. Okey, dia ada juga ABC. So, kita tengok C dulu kan. C menunjukkan dia punya bilangan kitaran. Samalah. Kalau C 1, maksudnya dia sekali je. Okey, ini 2 pi. Okey, kalau C2, maksudnya apa? Ada 2 kitaran. 1, kemudian 2. Hujung ni adalah 2 pi. Okey, itu ialah C. Kemudian sama juga kita tengok kalau ada plus dengan minus kan. Kalau minus maksudnya dia akan jadi graf negatif. Graf negatif macam mana rupanya? Kalau graf positif dia macam V gitu kan. Okey, macam V gitu. Kalau katakan dia negatif, dia akan jadi N gitu. Okey, dia akan pantul ke atas. Okey, dia akan pantul ke atas N gitu. Kemudiannya B menunjukkan amplitude. Sama case dengan sin. Okey. Kalau B1, ketinggian sini 1. Okey, kalau B1 ketinggiannya 1. Kalau B-nya 2, ketinggian di sini adalah 2. Okey, kemudian yang akhir adalah nilai pada garis keseimbangan. Okey. Dan kalau dalam domain 0 sehingga 2 pi, maka graf tu kita tutup sebelah ya. Okey, kita tutup sebelah. Itu je. Okey, itu je dalam domain 0 sampai 2 pi radian. Kita tengok pula graf tangent. Okey, graf tangent dia macam ni. Katanya dia tak ada amplitude. Okey, maksudnya dia tak ada titik tertinggi. Bila kita lukis graf tu akan naik sampai tak sudah dia naik. Macam tu. Okey, so kalau you tengok saya highlight ni, okey yang kuning ni, nampak tak pattern dia sama? Lepas tu sebelah dia saya dah guna color lain. Sebab pattern dia dah berulang. Kan? Pattern dia dah berulang kan? Ni pattern dia dah berulang. Sebelah lagi saya dah kena guna color lain lagi. Dia ulang lagi. Dia ulang lagi. Ulang shape yang sama kan? Berulang-ulang di situ. Sebelahnya lagi pakai color lain lagi sebab dia ulang lagi. Okey, ulang lagi. So dia macam tu. Jadi bila tengok grafnya akan naik sampai ke atas tu, dia akan menghampiri garisan ini. Tapi dia tak akan sentuh dia menghampiri sahaja. Maksudnya dia akan dekat, kemudian tak akan sentuh. Bawah ni pun sama. Dia akan menghampiri garisan ini, garisan dot-dot-dot yang warna biru ni, dia akan menghampirinya sampai ke bawah ni, tapi dia tak akan sentuh sampai sudah.
Okey, so titik itu, okey, kawasan ini yang dia menghampiri tapi tak sentuh, okey, itu namanya asymptote. Okey, ada lagi ni. Bila ada dotted line tu maksudnya adalah tu. Ni pun sama. Ni pun asymptote juga. Okey, ni pun asymptote juga Lepas tu ada dotted line lagi sini. Ni pun asymptote juga. Ini pun asymptote juga. Okey. So kita ada asymptote pada kawasan-kawasan ini. Okey, pada kawasan-kawasan ini. So tengok grafnya naik. Tak ada nilai maksimum. Turun. Tak ada nilai minimum. Okey, colornya ialah 180 darjah. Okey, kenapa kata colornya 180 darjah? You tengok yang kuning ni. Dari negatif 2 pi sampai pi, itu ialah 180 darjah. Ataupun pi radian. Okey, ataupun pi radian. Tak percaya tengok sebelah dia. Tengok yang biru tu. Biru ialah antara negatif pi sampai kosong. Kan? Sampai kosong. Sama juga. Situ pun ialah pi radian lah kan? Pi radian tu 180 darjah lah. Okey, kalau tak percaya lagi, tengok yang hijau tu pun sama. Okey, yang hijau adalah antara kosong dengan pi. Pi radian lah tu. Yang merah pun sama. Merah antara pi dengan 2 pi. So bentuknya berulang setiap 180 darjah ataupun pi radian. Okey, di mana dia pintas Pak CY? Kita tengok ni lah Pak CY kan. Ni Pak CY So dia pintas pada kosong. Okey, dia pintas pada kosong. So dia macam sin dan cos juga, dia ada bentuk arm macam ni, saya tunjukkan. Okey. Kalau C-nya ni 1, okey, dia menunjukkan ada berapa dia punya bilangan kitaran di situ. Kitaran ni untuk graf tangent dia lain sikit dengan sin cos. Okey, dia lain sikit dengan sin cos. Nanti kita akan bincangkan contoh ni. Okay, kemudian kita ada plus minus juga, maksudnya dia ada pantul positif negatif juga. Okey, kalau negatif maksudnya dia akan pantul. Pantul tu macam mana pantul tu pantul maksudnya saya tunjukkan. Okey, pantul maksudnya sekarang dia ada di atas kan. Kalau pantul dia pergi ke bawah. Tu maksud pantul. Yang ini naik atas pula. Okey, yang ni turun bawah pula. Tu maksud pantul. So kalau dapat negatif dia akan pantul. Okey. B ni menunjukkan amplitude, tetapi dalam case tangent ni dia tak ada amplitude kan. Jadi tak kira lah apa nilai nombor ni, sama je bentuk grafnya. Okey, sama je bentuk grafnya. Cuma nak tunjuk nilai dia lalu tu lah. Nanti kita akan tengok tau. Okey, so kemudian A ialah nilai pada garis keseimbangan. So kalau saya tutup sebelah, okey, kalau saya tutup sebelah tu, itu ialah bentuk graf tangent. Okey, ini kira satu kitaran Okey, ini namanya satu kitaran. Satu kitaran lengkap. Satu kitaran lengkap. Ni ada atas. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, satu kitaran lengkap. So itu ialah satu kitaran lengkap dalam domain 0 hingga 2 pi radian. Okey, jadi yang ini ialah bentuk armnya. Tadi saya tulis Y sama dengan A tambah B sin CX. Okey, sebab apa saya tulis macam tu? Saya suka tulis yang titik keseimbangan, garis keseimbangan ni di depan. Ni soalan ni tulis di belakang. Okey, kedudukan A, B dan C tu tak kisah sebab dia adalah pemala. Yang penting you faham setiap satu kedudukan tu apa maksud dia. Okey, setiap satu kedudukan tu apa maksud dia. Okey, jadi kita lihat di sini. Kita nak lihat yang mana satu dulu. Kita nak lihat yang ni dulu. Kan? Yang ni tadi kita kata kitaran kan? Inilah. Kitaran. Okey, berapa kali kita nak repeat? Okey, berapa kali kita nak repeat? Yang ni kita kata apa tadi? Ini ialah dia punya amplitude. Okey, ini ialah dia punya amplitude. Lepas tu dia punya C ialah dia punya translation.
translasi. Translasi maksudnya dia bergerak ke atas dan ke bawah. Tapi saya tak suka buat cara translasi. Saya suka isi nilai dekat titik garis keseimbangan. Macam tu lebih mudah. Okay, macam tu lebih mudah. Saya tidak menggerakkan graf. Saya tukar yang translasi ni pergi kepada nilai pada garis keseimbangan. So kaedah saya lain sedikit lah ya. Namun jawapan dia sama. Cuma cara penerangan tu berbeza. Okay, jadi kita akan lihat kalau A berubah, apa akan terjadi pada graf, B berubah, apa yang akan terjadi pada graf, begitu juga dengan C. Tu semua saya dah terangkan semasa saya terangkan bentuk graf tadi. Nanti dalam contoh kita akan discuss dengan lebih lanjut. Contoh 11, lukis graf Y sama dengan 3 tolak 2 cos 3/2x untuk domain X di antara 0 sehingga 2 pi. Okey, soalan minta lukis. Lukis maksudnya perlu gunakan kertas graf. Okey, jadi kita perlu gunakan kertas graf. Maka kalau nak lukis, kita kena guna jadual nilai. Okey, so macam mana kita nak melukis graf trigonometri? Oleh kerana dia berbentuk sinusoidal, kita memerlukan sekurang-kurangnya 8 titik. Okey, 8 titik untuk satu kitaran. So titik-titiknya adalah antara domain inilah. Okey, so kita isikan kita punya nilai-nilai X. So bagaimana kita dapat nilai-nilai Y? Dengan menggantikan nilai X dalam ni. Kemudian kita tekan kalkulator, masukkan nilai tu dalam kalkulator. Maksudnya bila kosong di situ, kita akan tekan kalkulator cos kosong darab 2, kemudian 3 tolak ni. Maksudnya kita akan tekan 3 tolak 2 cos kosong pada kalkulator. Maka kita akan dapat ni. Okay, so bila pi per 6, maksudnya kita ganti X ni pi per 6. Kita akan dapat 3 tolak 2 cos 3/2 pi per 6. Kita masukkan nilai dia. Okay, maka bila dah siap di situ, kita akan masukkan semua nilai yang ada di sini dan kita akan plot titik tu satu per satu. Okay, plot satu per satu. Plotkan semua titik yang ada di situ. Okay, dalam contoh yang sama juga, saya nak tunjuk laka graf. Okey, laka graf. Ini lukis graf. Saya nak tunjuk juga macam mana kita laka graf dengan menggunakan pengetahuan yang saya tunjuk tadi. Yang kita ada Y sama dengan A tambah B. Cos ya, yang ini saya tulis cos CX. Okay. Jadi kita akan sediakan satu paksi dahulu. Okey, perhatikan ini adalah paksi Y. Kemudian, di sini tak ada anak panah. Kenapa tak ada anak panah? Sebab itu adalah garis keseimbangan. Okey, itu adalah garis keseimbangan. Bukan paksi X ya, bukan paksi X. Itu ialah garis keseimbangan. Kemudian kita akan tengok, okey, ini ialah cos. Jadi, itu ialah cos. V shape gitu. Itu ialah bentuk cos. Okey, satu V shape ni ialah satu kitaran. Okay, satu V shape ni adalah satu kitaran. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ialah 3/2. 3/2 ialah 1.5. Okey, 1/5, 1.5, 1.5. So, maksudnya graf ni kena ada setengah lagi. Ada half lagi. Maksudnya ada sambung lagi situ. Itu ialah cos 3/2. Okey, itu ialah cos 3/2. Lepas tu tengok pula ni. Apa ni? Negatif lah. Negatif. Negatif maksudnya apa? Kita kena pantulkan graf tu. Pantulkan graf tu. Macam mana nak pantul ni? Yang atas ni turun bawah. Ni pantul. Tengok yang warna hijau ni ya. Ni ke bawah. Yang ini ke atas. Okey. Yang ini ke bawah. Sini. Sini. Yang hijau tu ialah yang dah dipantul. Okay, jadi bila laka, saya kena laka yang warna hijau tu lah. Yang V terbalik tu, saya laka kecil sikit. Okay, ini satu kitaran. Okay, kemudian satu lagi kitaran di sini. Lebih kurang begitu. Okay, so lebih kurang begitu. Ini adalah dalam 2 pi. Okay, 2 pi. Jadi step pertama kita tengok shape dia dulu kan.
Step kedua kita tengok ada berapa kitaran tu. Step ketiga kita kena tengok ni, kena pantul ke tak? Kan, kena pantul ke tak? Kalau positif tak payah pantul, kalau negatif kena pantul. Lepas tu kita tengok yang keempat ni, nilai pada garis keseimbangan. Garis keseimbangan saya ni 3. Maksudnya nilai ni 3. Okey, nilai ni 3. Saya isi di situ 3. Saya dah bagi tahu itu bukan paksi X, itu ialah garis keseimbangan. Last sekali baru saya tengok amplitude dia berapa. Tu last saya tengok. Amplitude-nya 2. Maksudnya dia kena naik atas 2, dia kena turun bawah 2. Okay? Naik atas 2, naik atas tambahlah kan. Turun bawah tolaklah kan. So 3 tambah 2 maksudnya sini ialah 5. Okey, sini ialah 5. 3 tolak 2 maksudnya sini adalah 1. So kalau macam tu mana paksi X dia? Paksi X-nya bawah lah. Okey, kita tengok nombor ni kan. Ni 5, ni 3, ni 1. Paksi X kan kosong. Kosong kenalah kat bawah. Jadi baru saya lukis paksi X dia. Lebih kurang macam tu lah. Jadi saya akan bawa yang 2 pi yang ni. Okey, 2 pi yang ni duduk di sini. Nilai ni kosong. Ini ialah paksi X. Okey. Dan kemudiannya garis keseimbangan ni kena padam ke? Tak payah padam. Okey, biar je dia duduk situ. Okey, garis keseimbangan biar je dia duduk di situ. Jadi itu adalah lakaran graf. Sama ke? Sama tak? Sini 1, ni 1, sama je. Paksi X-nya kat bawah. Kan shape-nya ialah V terbalik ni 1, lepas tu lagi setengah. Ini V terbalik 1, lepas tu lagi setengah kan. Sama je. Atas ni sekali, atas sekali 5. Ni pun sama je. Jadi ini ialah lakar graf dan yang ini ialah lukis graf. Baik, masih lagi contoh 11. Masih lagi contoh 11. Cuma yang ini saya tukarkan yang ini pergi ke lakar. Tadi pun saya dah tunjuk. Tapi mungkin gambar dia kurang cantik. Kita tengok gambar yang lebih cantik. Okay. Step pertama. Kita tengok pada kitaran. Okay, step pertama kita tengok pada kitaran. Ni kitaran dia. Jadi, kita akan nampak di situ ialah 1.5. 1.5 kitaran. Okay, 1.5 kitaran. Kemudian kita tengok ada tanda negatif di situ. Maksudnya graf tu kena pantul. Okay, graf tu kena pantul. Kemudian kita tengok dia punya titik garis keseimbangan tu 3. Okay, kemudian kita tengok amplitude tu 2. Okay, kita tengok amplitude tu 2. So, kena ikut step-step dia lah ya. Okay, jadi kita pun lukis. Nampak tu? Nampak apa? Ini paksi Y. Ini tak ada anak panah. Ini ialah garis keseimbangan. Okay, kita nak lukis graf apa? Kita nak lukis graf cos. Itu graf cos. Okay, 1/2. 1/2. Okay, graf cos 1/2. So, kita dah buat step yang ini. Okay, kita dah buat step yang 1.5 kitaran ya. 1.5 kitaran. Okay, step ini kita dah buat. Okay, seterusnya lagi. Kenapa hilang pula? Pantul kan? Okay, macam tu. Okay, step kedua kita tengok yang ni. So, kena pantul lah. Positif ke negatif, negatif ke positif. Okay, step kedua. Step ketiganya apa kita buat? Kita masuk nilai titik keseimbangan. Okay, step ketiga. Kita masuk nilai titik keseimbangan. Saya dah bagi tahu tadi kan? Okay, step terakhir. Kita tengok amplitude dia. Amplitude dia 2. Jadi, kena naik 2. Tu, nampak tu naik 2. Tambah 2 lah. Naik tambah kan? So, 3 tambah 2 adalah 5. Kemudian, bawah kena. So, tanda situ 5 Okay, kemudiannya. Turun bawah tolak. Amplitude kalau naik turun tu dari titik keseimbangan. Naik tambah turun tolak. Okay, naik tambah turun tolak. Ni. So, kita dapat nilai di situ. Okay, kita dapat nilai di situ. So, kemudiannya paksi X-nya duduk bawah sikit lah kan. Bawah sikit dari 1 lah. Itu adalah paksi X. Okay. Itu ialah dia punya 2 pi.
Okay, itu ialah dia punya 2 pi. Jadi di sini adalah 2 pi dan di sini adalah X. Garisan ini ialah garis apa ya? Keseimbangan. So, garisan tersebut tak perlu dipadam. Okey, soalan seterusnya pula. Soalan ni nyatakan fungsi kosinus. Suruh nyatakan pula. Tadi dia bagi fungsi, kita kena lukis. Ini terbalik. Dia lukis, kita nyatakan fungsinya. Okey, kita nyatakan fungsinya. Jadi kita nak tengok apa ni? Kita nak tengok satu-satulah kan. Mula-mula kita tengok apa? Kita tengok ada berapa kitaran dalam 0 sampai 2 pi tu. Ada berapa kitaran? Maksudnya kalau fungsi cos dia V-shape lah kan. Okay, fungsi cos adalah V-shape gitu kan. So kita tengok ada berapa V di situ. Tolong kira kan ada berapa V di situ? Ada berapa V di situ? Okay, sini 1. Okay, tu 1. Lepas tu dah ulang dah kan? Ada sekali lagi. Jadi kita nampak apa? Kita nampak kitarannya ada 2. Okey, kitarannya ada 2. Inilah kitarannya ada 2. Okey, kita tengok kitaran dia 2. Lepas tu kita tengok apa lagi? Dia positif ke negatif tak ada pantul-pantul, positif lah kan? Okey, tak ada pantul-pantul maksudnya positif. So kita ada cos 2x lah ni. Kita dah nampak dah cos 2x. Okey, cos 2x. Kita tengok lagi. Kita tengok apa? Kita tengok ni, titik nilai keseimbangan ni. Kena ada tambah apa-apa tak kat depan ni? Dekat belakang ke depan ke tak kisahlah. Janji titik keseimbangan ni. Nak kena tambah apa-apa? Tak ada, tu kosong. Okey, titik keseimbangan kosong. Jadi, tambah kosong lah. Kosong. Tapi tak perlu tulis tak perlu tulis. Yang ni saya tulis sebab saya nak tunjuk pada anda nilai dia kosong. Nak letak belakang boleh, nak letak depan boleh. Okay, lepas tu kita tengok apa lagi? Kita tengoklah dia punya amplitude tu kan. Tinggi mana tu graf dia? Tinggi mana tu? Tingginya sampai nombor 4. Okey, tingginya kita tengok mana ni? Kita tengok 0 sampai 4 ni. 0 sampai 4. Amplitude-nya 4 lah di situ kan. So amplitude nak letak mana? Amplitude nak letak mana? Cuba fikir sikit. Mana nak letak amplitude? Depan ni lah letak amplitude kan. So itu adalah 4. Jadi fungsinya ialah 4 cos 2x. Tambah kosong tak payah tulis Tambah kosong tak payah tulis. Jadi ini jawapan dia. Okey, contoh 13 pula. Dah bagi fungsi. Okey, dah bagi domain. Dia suruh kita nyatakan color, nyatakan amplitude, tuliskan koordinat titik maksimum minimum. Lepas tu lakarkan graf. Okey, lakarkan yang negatif ni juga. Wah, banyaknya benda suruh buat. Okey, so yang pertama. Okey, yang pertamanya apa Yang pertamanya color lah ya. Okey, color. Jadi bila kita lihat dalam graf ni, tu apa tu? Tu nombor 2 tu mewakili apa tu? Maksudnya dia ada 2 kitaran. Okey, 2 kitaran. Apa maksud 2 kitaran Apa maksud 2 kitaran? Okey, titik keseimbangannya kosong. Okey, titik keseimbangannya kosong sebab tak ada benda kan? Lepas tu grafnya positif lah kan? Tak ada negatif di situ. Lepas tu amplitude-nya adalah 3. Okey, amplitude-nya ialah 3. Jadi color-nya ialah 180 darjah. Okey, kerana bilangan kitarannya adalah 2. Apa tu? Macam tak faham je. Macam ni lah. Okey, sin 2x tu maksudnya sekali S. Lepas tu ada satu lagi S kan? Tu maksud 2 kitaran kan? Jadi kita punya apa benda ni? Kita punya color adalah dia punya size ni kan? Jadi hujung sini 2 pi. Jadi separuh tu pi lah.
Okey, separuh tu pi lah. Jadi nilainya ialah pi atau 180 darjah. Oleh kerana soalan ni pakai darjah, kita pun jawab pakai darjah lah. Okey, ingat color ialah saiz sudut untuk satu kitaran. Okey, saiz sudut untuk satu kitaran. Okey, yang kedua. Okey, kedua amplitude. Amplitude ada di situ kan, dah jelas kan? Jelas dah amplitude-nya berapa di situ. Okey, dah boleh jawab dah B tu. Okey, amplitude-nya 4. Lepas tu titik maksimum dengan titik minimum paling tinggi ni lah kan? Titik maksimum dengan minimum. Okey. So kita pun lukislah graf dulu. Barulah nampak titik maksimum minimum dia kan? Okey. So mula-mula saya nak buat graf sin. Saya kena buat bentuk S 2 kali lah kan? Okey, bentuk S 2 kali. Okey, mana? Tu paksi Y, tu titik keseimbangan. Tu sin 2 kali. Okey, itu ialah sin 2 kali. So kemudiannya kita ada apa lagi? Kita isilah titik keseimbangan dulu kan? Kita isi titik keseimbangan dulu. Tu penting tu. Lepas tu amplitude 3. Jadi ke atas tambah 3, ke bawah tolak 3. Okey, ke atas tambah 3. Oleh kerana yang tu dah kosong, kita tahulah tu paksi X kan? So atas tu 3. Bawah tu negatif 3. Okey, negatif 3. Lepas tu kita kena kenal pasti kita punya sudut-sudut lah dulu. Barulah boleh baca koordinat. Dekat hujung sekali ni 2 pi lah kan. 360 darjah. So sini ialah 180. So sini 90. Sini 270. Isilah. Okey, isilah semua. Okay, jadi mana dia punya titik yang dia nak tu? Titik maksimum tu mana? Inilah titik maksimum ni kan? Ni kan? Ni kan? Titik paling tinggi itulah titik maksimumnya. Inilah titik minimumnya. Okey, ini ialah titik minimum dia. Jadi titik maksimum minimumnya ialah yang tertera ni. Di mana dapat nombor-nombor ni semua? Dalam graf tak ada pun? Ada. Okey, tengok dalam graf ni. Sini kan ada. Ini kan 45. Kan? Ini 45 kan? Ini ialah 135. Kita dah belajar dah sudut-sudut yang dalam bulatan unit. Okey, sudut-sudut dalam bulatan unit. Ini ialah 225. Okey, ini ialah 315. Betul tak koordinat dia? 45, 3. 45, 3. 135, negatif 3. Betul lah tu. 225, 3. Kan? Lepas tu 315, negatif 3. Itulah titik maksimum minimumnya. Okay, titik maksimum minimumnya. Lakar graf dah siap lakar lah ni. Inilah grafnya. Okay, last. Nak satu lagi graf negatif pula. Okay. Sama je nombornya 3 sin 2x. Sama je nombor dia. Cuma kena pantulkan. Okay, dia jadi negatif pula. Jadi pantul atas ke bawah, bawah ke atas. Yang kuning tu ialah graf negatifnya. Okay, yang kuning ni adalah graf Y sama dengan negatif 3 sin 2x. Yang asal ni ialah Y sama dengan 3 sin 2x. Okey, dalam contoh ini kita kena nyatakan transformasi bagi graf Y sama dengan tangent X. Okey, sehingga dia menjadi graf modulus negatif tangent X dan juga negatif modulus tangent X. Okay, mari kita lukis dahulu graf tangent. Cara biasa saya lukis graf tangent adalah saya akan bahagikannya kepada 4 kawasan yang sama besar. Okay, kenapa 4 kawasan yang sama besar? Kita ikut yang sukuan-sukuan ni. Sukuan ni pun 4 kawasan yang sama besar kan? 4 sukuan kan? Di mana sukuan ni start dengan 0, lepas tu pergi 90, lepas tu pergi 180, lepas tu 270, balik ke 360. So itulah yang saya lukiskan di situ. Okay, itu step pertama. Jadi graf tangent ni ialah graf, di situ ialah paksi Y. Graf dia macam tu Okay, so ada lengkuk warna orange yang pertama. Kemudian lengkuk kedua duduk bawah. Okay, dia satu atas, satu bawah. Okay, lepas tu sini
atas lagi kan? Atas lagi. So, satu lagi atas. Lepas tu, satu lagi bawah. Ini ialah satu kitaran lengkap. Okey, satu kitaran lengkap. Tapi you tengok bentuk dia dah berulang kan? Bentuk dia dah berulang. Ini pattern yang sama, ini pattern yang sama kan? Jadi, dia punya colour separuh lah daripada sin dengan cos kan? Colour dia ialah 180. Ingat colour ialah dia punya sudut di mana bentuk tu dah berulang. So saya gunakan warna yang berbeza di situ. Okay, warna yang berbeza di situ. Okey, kita tengok yang ni. Jadikan yang ni. Okey, negative tangent X. Apa maksud negatif? Apa maksud negatif? Negatif maksudnya kena so situ kosong kita masukkan sebab dia tak ada pergerakan dia punya apa benda namanya garis keseimbangan. Okey. Jadi tu 360. Ini ialah graf Y sama dengan tangent X. Okey. So kita nak buat yang negative tangent X. Okey. Soalannya ada modulus tapi sabarlah dulu kan. Kita buat dalam dulu. Okey, modulus tu umpama dia punya bracket gitulah. Jadi kita buat yang dalam dulu. Kita nak buat yang negatif ni. Yang negatif ni apa kaitannya dengan graf atas tu kan? Negatif dengan positif ni apa dia punya hubungannya? Apa dia punya hubungannya yang ni positif ni negatif? Pantul. So masih 4 kawasan. Tapi yang oranye ni masih nak lukis atas ke? Masih nak lukis atas ke? Tak, kita lukislah bawah kan. Okey, kita lukis bawah pula. Kenapa bawah? Negatif. Negatif maksudnya atas ke bawah, bawah ke atas. Okey, jadi yang ni naik atas. Tapi yang merah ni? Bawah. Okey, merah yang ni naik pula atas. Itu ialah graf Y sama dengan negatif tangent X. Okey, negatif tangent X. Kita nak graf apa ni sebenarnya? Sambunglah sini pula. Tadi dah lukis dah. Ini tangent X. Ini negatif tangent X. Kita nak yang modulus. Modulus maksudnya apa? Modulus maksudnya semua positif. Okey? Semuanya positif. Tak boleh ada negatif-negatif. Tak sedap mata memandang yang negatif-negatif ni. Tapi kalau modulus, kenalah pantul balik ke atas. Okey, kenalah pantul balik ke atas. So, paksi Y. Nampak tu naik balik. Tu memang ke atas lah. So, yang merah ni merah yang ni naik balik atas. Sebab dia modulus. Okey, yang ni memang duduk atas lah. Jadi itu ialah graf Y sama dengan modulus negatif tangent X. Okey, buat yang mana dulu? Buat yang negatif dulu. Okey, baru moduluskan. Jawab B pula. Jawab B pula. So, mula-mula graf tangent lah dulu kan. Mula dengan graf tangent dulu. Graf yang sama lah kan. Sekarang ni kita nak modulus dulu ke kita nak negatif dulu? Tengok dalam dululah kan. Kita kena modulus dulu. Okey, modulus dulu maksudnya apa modulus ni? Pantulkan ke atas. Positifkan semua. Tu modulus. So, positifkan semua. Yang the first one ni memang dah ke atas lah. Tak ada masalah kan. 4 kawasan ini memang ke atas. Biarlah dia duduk atas. Yang ni lah yang kena naik ke atas. Pantul lah. Okey, pantul. Okey, pantul yang ni naik ke atas. Pantul ikut cermin cermin. Ni cermin ni. Ni cermin. Okay, so, pantul naik atas. Ini memang dah ada ke atas. Duduk ke atas. Okey, yang ni pantul naik atas. Itulah graf modulus tangent X. Okey, modulus tangent X. Okey, tadi dah ada ni tangent X dengan modulus tangent X. Kita nak apa? Kita nak negatifkan modulus tangent X ni. Ni modulus tangent X ni nak negatifkan pula. Negatifkan maksudnya apa? Pantul bawah pula kan? Sediakan paksi-paksi dia. Pantul bawah pula. Ni turun bawah. Semua turun bawah. Semua turun bawah. Yang ni pun turun bawah. Ini pun turun bawah. Semua sekali turun bawah. Yeay, dah siap kerja. Itu ialah negatif modulus tangent X. Sekian sahaja untuk graf trigonometrik.